Okey. Okey, telur nafi. Nah, okey. Gantung telur nafi cikgu tak boleh pasal biasanya dia telur-telur diletakkan dalam peti ais. Jadi takkan kita nak masuk rumah dia nak ambil telur dia kan? Telur-telur tu tak boleh. Okey. So itu yang kita nak lihat. Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, bab 9 iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik, so kita nak lihat di sini tentang usaha rundingan kemerdekaan. Okey, pada minggu lepas kita telah bincangkan tentang usaha-usaha untuk rundingan kemerdekaan di mana bagaimana usaha ini boleh berlaku kita telah pelajari pada minggu lepas iaitu berkaitan dengan apa yang kita pelajari iaitu perubahan-perubahan di dalam dan di luar negara iaitu ada usaha-usaha untuk merdeka. Jadi kemudian, Tunku Abdul Rahman sendiri, kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman pada bab yang ke-8 hari itu, semasa pilihan raya, iaitu kita tahu bahawa Parti Perikatan pimpinan Tunku Abdul Rahman menang 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Oleh sebab itu, Tunku Abdul Rahman telah bersiap sedia bersama dengan Wakil Raja-Raja Melayu untuk pergi berunding dengan kerajaan British di London. Jadi oleh sebab itu kalau kita telah lihat tentang ahli rombongan ini iaitu ada dua wakil iaitu wakil Raja-Raja Melayu dan juga kita ada wakil Parti Perikatan. So kedua-dua wakil ini mereka menaiki kapal iaitu MV Asia. Seperti mana dalam video awal tadi iaitu ada Tunku Abdul Rahman cakap apa? Kita semua naik MV Asia itu semua. Kemudian dalam tu kita pakat, kita bincang sampai kita dapat satu kata sepakat, maka kita boleh kemudian kita berhenti kat Karachi, kita naik flight, kita naik kapal terbang pi ke London. Sama-sama naik. Sama-sama naik. Jadi itulah yang berlaku. Buat suara generator tadi. Ya, okey. Kan? Kata sepakat. Ini Tunku Abdul Rahman cakap. Jadi dia kata gitu. Jadi cikgu pun kata gitulah. Kan? Jadi dia kata sepakat pi sana. Dia pi sana. Sampai sana, mereka pun telah naik kapal terbang, kemudian mereka pun naik lagu tu. Dia pi lagu tu. Lagu apa tak tahu, lagu BTS ke lagu apa tak tahu, tapi tang lagu tu lah. Lagu tu. Okey. Baik, kemudian Okey. Bagaimana cikgu? Hari ini cikgu sekolah saya habiskan bab 8 dalam 1 jam. Bagaimana cikgu? Okey, bagus satu. Okey. Dia kata another meeting progress. Sekejap. Ada pelajar yang nak masuk tapi tak boleh lagi ke? Siapa nak masuk? Tak ada pun apa-apa makluman pun. Ada pelajar yang terlepas ke nak masuk ni? Kejap cikgu tengok. Ada ke? Tak ada pula. Oh ya ke? I see. Okey, tak apa. Okey. Baik, kita sambung. Okey. Dia dalam meeting lain lah tu. Okey. Kemudian kita tahu bahawa mereka singgah di Karachi, rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian daripada situ mereka menaiki kapal terbang. Okey, menuju ke London. Kemudian kita tahu bahawa di sana mereka telah disambut oleh Perdana Menteri British iaitu Sir Anthony Eden dan juga mereka telah menerima jemputan daripada Ratu Elizabeth untuk ke Istana Buckingham. Kemudian kita tahu mereka telah bersidang selama daripada 18 Januari ya. Kalau kita lihat di sini, iaitu 18 Januari sehingga ke kita lihat iaitu daripada 18 Januari sehinggalah 6 Februari 1956 dan pada akhirnya mereka telah memperoleh kemerdekaan, tarikh kemerdekaan di mana perkara-perkara yang dirundingkan dan disepakati di London telah pun dipersetujui bersama. So antara perkara yang telah dirundingkan dalam mesyuarat itu iaitu antara lain iaitu seperti mana kalau kita lihat Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang akan diberhentikan, kemudian mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Melayu dengan British, dan paling penting British dan Commonwealth akan memberikan bantuan
Okey, iaitu dalam bentuk pertahanan kepada tanah Melayu. Namun perwakilan tanah Melayu dia minta apa? Dia minta iaitu untuk hapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Begitu juga menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, kemudian menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu sendiri, kemudian menuntut tarikh, ini penting, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Okey, dan kemudian mereka berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Keuangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Dan kita tahu bahawa bagaimana mereka dapat tarikh kemerdekaan 31 Ogos 1957 itu, iaitu tarikh itu ditetapkan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin lain meminta pandangan daripada Sheikh Abdullah Fahim, iaitu seorang ulama besar daripada Kepala Batas, iaitu daripada Pulau Pinang. Kemudian apabila pada hari akhir segala perbincangan di London itu telah dilaporkan dan dibuat laporan dalam bentuk setebal 20 halaman itu, dan dikatakan sebagai misi ini berjaya kerana berjaya mendapat persetujuan British memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai perjanjian apa? Iaitu Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dan kita tahu bahawa Tunku Abdul Rahman dan rombongan serta Setiausaha Tanah Jajahan British iaitu Sir Allan Lennox Boyd ini menurunkan tanda tangan masing-masing dalam Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Jadi paling penting dalam rundingan ini mereka bersetuju untuk apa? Membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang fungsinya untuk merangka perlembagaan negara kita. Harus diingat, kalau kita nak menubuhkan negara yang merdeka, negara itu mesti ada undang-undang tertinggi yang dipanggil perlembagaan. So siapa yang nak buat? Kena create satu jawatan kuasa ataupun dipanggil Suruhanjaya. So Suruhanjaya itulah yang akan merangka perlembagaan negara kita. Jadi kemudian kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku adalah daripada laporan-laporan akhbar luar negara, melaporkan macam suka Olimpik pula kan. Laporan akhbar luar negara menyatakan bahawa apa tahu? Kejayaan Tunku Abdul Rahman dan rombongan mencapai merdeka ini mendapat penghargaan dan pujian akhbar seluruh dunia. Contohnya akhbar Herald Tribune tu dia kata, daripada akhbar New York, dia kata apa? Hasil rundingan antara British dan kita kata sebagai dengan ketua menteri, sebenarnya bukan TM, ketua menteri, sangat menyenangkan dan Persekutuan Tanah Melayu berjaya mencapai tujuan rancangannya yang utama, iaitu untuk menuntut kemerdekaan. Akhbar The Times London jadi dikata apa? The Times kata keputusan memberi kemerdekaan kepada tanah Melayu adalah satu langkah yang bijak dan berani. Dan akhbar Manchester Guardian mengucapkan tahniah kepada, bukan kepada tanah Melayu, kepada Britain kerana menempuh satu fasa getir dalam hubungan dengan tanah Melayu. Akhbar Financial Times kata apa? Perjanjian merdeka ini tidak mengubah dasar kewangan sambil tanah Melayu mencapai taraf dominion, iaitu mencapai taraf menguasai negara sendiri. Dominion. Kemudian akhbar New Chronicle kata tanah Melayu dan United Kingdom sekarang berhubung atas dasar percaya mempercayai untuk masa hadapan yang dipersetujui bersama. Dan ulasan Rusia, ambil kau Rusia ulasan Rusia, dia kata apa? Sebenarnya kerajaan British terpaksa bersetuju pada dasarnya memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu. Terpaksa dan British akan memelihara berbagai-bagai keutamaan dalam perjanjian itu. So rundingan yang berakhir dengan perjanjian London ini merupakan hasil perjuangan rakyat tanah Melayu
yang menuntut kemerdekaan. Baik, kamu mungkin kadang-kadang disebut perjanjian Persekutuan Melayu itu juga dipanggil Perjanjian London. So nama ada dua nama berbeza untuk perkara yang sama sama ada Perjanjian London ataupun kalau kita lihat di atas tu iaitu perjanjian apa? Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. So Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu juga dipanggil Perjanjian London. Why? Kerana perjanjian itu telah ditandatangani di London. Sebab itu dipanggil Perjanjian London. Jangan keliru benda yang sama. Okey. Ini perjanjian London iaitu perjanjian antara British dengan Tanah Melayu. Yang 1824 tu lain. 1824 tu lain. Okey, 1824 tu Dave, kalau tak silap cikgu adalah perjanjian antara Inggeris Belanda kot. Okey, perjanjian Inggeris Belanda. Yes. Okey, itu perjanjian Inggeris Belanda antara Britain dengan Holland. Okey, betul. Betul. Bagus Dave. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, akhbar-akhbar di India pula. Betul. Okey. Akhbar-akhbar di India mengalu-alukan kejayaan Tunku Abdul Rahman dan rombongan kemerdekaan. Maknanya hebat. Kerana apa? Kerana Tunku Abdul Rahman berjaya mendapatkan kemerdekaan untuk tanah Melayu tanpa sebarang pertumpahan darah. Maknanya melalui perjanjian sahaja. So kalau kita fikir balik, dengan perjanjian hebat juga Sebenarnya kalau kita fikir sama je lah macam British dapatkan tanah Melayu. Ingat tak? British dapat negeri-negeri Selat. British dapat negeri-negeri Melayu bersekutu. British dapat negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Semua pakai perjanjian. Jadi bila kita dapat balik kemerdekaan, kita pun pakai perjanjian lah, kan? Jadi lebih kurang sama je. Tapi kalau diorang kalau Britain tu menjajah negara kita dengan ketenteraan, mungkinkah tanah Melayu akan menjajah Britain balik dengan peperangan dan ketenteraan? Mungkin juga. Kan? Sebab ramai di kalangan para pelajar tingkatan 4 ni, ramai yang hebat dalam PUBG. So dalam peperangan memang hebat. Kan? Main beramai-ramai. Masuk. Masuk. Okey, kiri, kanan. Itulah. Jadi ramai pelajar-pelajar kita ni. Headshot. Okey. Baik. Dahsyat ni. Macam ada experience. Alah, kan. Korang tak tahu ke? Ada seorang player PUBG hebat dalam kelas ni. Nanti korang cari Okey, baik. Okey. Boleh guna butterfly. Baik. So selesai di London. So selesai di London, baliklah mereka. Kan. Bila balik, mereka pun terus pergi ke mana? Terus pergi ke Melaka. Sambutannya, ya Allah, macam gambar tadi yang kita tengok video tadi kan. Punyalah ramai 50,000 orang yang dicatatkan kat situ. Tapi dalam kat sini sebenarnya apa tahu? Lebih kurang 100,000 orang datang menaiki bas, lori, jalan kaki dari seluruh negara. Dan rombongan merdeka ini selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam di Melaka. Kemudian daripada situ diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Balik terus ke Melaka. Halo, zaman ni tak ada COVID Zaman ini belum kes COVID lagi. COVID belum wujud lagi. Okey. Jadi jalan kaki dari seluruh negara. Ada tahu? Ada. Orang dulu-dulu kalau dia nak pergi satu tempat jalan kaki je. Jalan kaki je. Sebab tidak ada kenderaan. Betul. Baik. Kemudian dia datang sebenarnya untuk apa? Dia datang untuk berkumpul, untuk dengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Semua excited. Dia orang berkumpul ni nak tunggu. Betul ke tak betul ni? Betul ke Tunku Abdul Rahman ni dapat kemerdekaan ni? Kita tunggu, semua tunggu. Excited semua. Kan? Bila dengar ucapan rasa tidur. Okey. Jadi kita lihat iyalah Wan Irfan. Dengar ucapan memang kau nak tidur. Especially ucapan siapa? Ucapan pengetua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada semua-semua para pelajar sekalian. Jadi memang kamu pun macam itulah kan. Jadi slow je kan. Yes. Baik. Terlepas. Yes. Okay. Cakap dia tak kan. Saya bias okey, ayat yang best daripada pengetua apa tau? Saya tak nak cakap panjang. Saya berikan saya nak berucap sepatah dua kata. Nah, kau sepatah dua kata 1 jam. Bila nak habis ni semua cakap kata sepatah dua kata. Lamanya. Atau pati canci. Jadi itulah korang kan. Jadi kesian korang. Jadi sepatutnya apa tahu? Pengetua ni elok diambil daripada guru matematik. Jangan ambil guru BM. Kalau ambil guru matematik cepat je. Okey, itu saja. Yes. Tapi kalau ambil guru BM, habis. Habis. Okey. Habis cakap macam karangan. Cakap macam karangan. 10,000 patah perkataan. Siap dengan pengenalan, okey, kependahuluan, kemudian ada kesimpulan, kemudian penutup dan peribahasa. Jahanam. Jahanam. Okey, baik. Astagfirullahalazim. Ada kekutuk pengetua tak baik. Okey, baik. Jom kita sambung. Cakap saya sama je. Orang budak-budak tak masuk kelas. Itulah. Baik. Kita lihat sini. Okey, rugi pula maths dia. Yes. Okey, kita lihat Tunku Abdul Rahman maklumkan melalui perjanjian kemerdekaan. Itu yang Tunku Abdul Rahman baca scroll tadi tu tau. Okey, dalam video tu dia baca scroll. Okey, kita akan mencapai persatuan tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada tarikh 31 hari bulan Ogos 1957. Dia dapat dibaca macam tu. Jadi negara akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Bila sebut aja macam tu, rakyat semua laungkan merdeka. Merdeka. Merdeka, bergemuruhlah. Nampak tak? Jadi jadi langkah menuju merdeka memperlihatkan gandengan kesungguhan semua pihak. Masa ni semua orang siap salam. Tahniah. Amsal, kita merdeka. Tahniah. Habis semua nak disalam. Sampai ke pokok kambing semua nak salam. Kambing, merdeka. Kemudian salam kepada pokok dan sebagainya. Jadi itu antara masalah. Mangga-mangga tak tentu pasal. Okey. Tak si nampak. Baru sebut mereka keluar kambing. Jadi kita lihat di situlah semangat kemerdekaan. Yes. Kambing pun happy lah. Kambing pun happy. Merdeka, Bib. Dia tak tahu masa raya haji tu nanti dia kena sembelih. Dia tak tahu tu. Allah. Okey, baik. So, keputusan dipilih oleh pemimpin negara haruslah dihormati supaya keharmonian kekal selamanya. Nampak tak? Okey, pemimpin-pemimpin negara kita pergi ke London untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya bila disebut tentang kemerdekaan akan diberi pada 31 Ogos 1957, semua rakyat, tidak kira Melayu, Cina, India, menyambutnya dengan gembira kerana akhirnya kita bebas daripada penjajahan British. Nampak tak? Jadi kita lihat inilah gambar-gambar di mana ketika rombongan merdeka diarak hingga ke padang Bandar Hilir. Kemudian di bawah tu siapa tu? Leong Yu Koh berucap di padang Bandar Hilir Melaka. Dia berucap tentang Tunku Abdul Rahman yang dah pulang dan membawa tarikh kemerdekaan. So kalau kita lihat di sini, di sebelah gambar ni, ini adalah Ghaffar Baba, Tun Ghaffar Baba yang mengetuai perhimpunan di padang Bandar Hilir. Harus diingat, Ghaffar Baba ini sebenarnya adalah salah seorang yang terbabit dalam mendapatkan kemerdekaan itu. Dan Tun Ghaffar Baba sebenarnya adalah Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan oleh kerana jasa dia yang banyak, itu yang di MRSM Alor Gajah MRSM Alor Gajah rasanya diberi nama apa? MRSM Tun Ghaffar Baba TGB. Jadi sempurna mengambil nama dia. Jadi itulah yang berlaku. Baik. Kemudian VT Sambatan menyambut kepulangan Tunku Abdul Rahman dengan kalungan bunga, dan Tunku Abdul Rahman
memberikan isyarat kemerdekaan kini dalam genggaman. Nampak tak perbezaan? Bila dapat tarikh kemerdekaan tu dia genggam. Tapi bila mengisytiharkan kemerdekaan tu merdeka, dia lepaskan tangan. Nampak tak? Dia lepaskan tangan. Kerana apa? Kerana itu menunjukkan kita telah bebas untuk merdeka. Baik, ada soalan tanya. Okey, saya minta tanya, cikgu, Mr. Leong tu siapa, cikgu? Okey, Mr. Leong Yukoh ni sebenarnya adalah salah seorang pemimpin daripada parti MCA. Daripada parti MCA. Okey, baik. So sampai sekarang di mana tempat di mana Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan kemerdekaan itu telah dijadikan memorial pengisytiharan kemerdekaan. So bangunan ini menempatkan sejarah perjalanan negara ke arah kemerdekaan negara dan memorial ini dinamakan sedemikian bagi memperingati peristiwa pengumuman kemerdekaan Tanah Melayu yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman. Di manakah memorial pengisytiharan kemerdekaan ini? Iaitu di Bandar Hilir, Melaka. Bandar Hilir, Melaka. Jadi itulah berkaitan dengan, tak pernah tengok bangunan tu, cikgu? Tak apa. Nanti kalau COVID dah selesai, pergilah melawat Melaka balik. Dan ingat balik kat mana. Cari. Okey. Baik. So itulah yang berlaku. Okey. 9.1 dia cerita pasal kemerdekaan. Okey, usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Baik, Khairina tanya, semasa diorang nak menuju ke kemerdekaan tu, ada lagi ke negara luar yang cuba untuk menakluk tanah Melayu lagi? Tak ada. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu semua, pada zaman itu, telah terbuat ataupun telah dipersetujui oleh negara-negara kuasa besar bahawa negara kuasa besar seperti Britain dan Amerika, mereka bersetuju untuk menjalankan dasar dekolonisasi, iaitu melepaskan tanah jajahan kepada penduduk tempatan. Jadi, apabila British nak lepaskan tanah Melayu, memang tak ada negara kuasa lain yang nak ambil. Why? Because semua kuasa lain pun kata apa? Kami pun nak lepaskan juga. Sebab itu Perancis pun nak lepaskan Vietnam, Spanyol pun nak lepaskan Filipina, kemudian juga negara-negara lain. Semua nak lepaskan negara-negara yang telah dijajah kembali kepada penduduk tempatan. Jadi sebab itu tidak ada cubaan untuk menakluk tanah Melayu lagi. Tak ada. So itu penting. Tapi tak tahulah kalau ada yang nak menakluk hati kamu, itu lain. Itu lain. Itu kita tanya orang lain. Untuk menakluk hati kamu lah. Berjaya atau tidak, tak tahu. Okey, baik. Kita teruskan. 9.2. Ya. Okey, jadi British ni bapa kepada penjajahan ke sebab semua orang ikut dia? Ya. Okey. Untuk pengetahuan kamu, Khairina dan semua para pelajar, bahawa sebenarnya British adalah kuasa empayar yang terbesar di dunia. Hampir 24% di kawasan seluruh dunia dikuasai oleh British, iaitu dikuasai oleh Empire British. Jadi itulah yang berlaku. Oi, Wan Irfan. Sayang, saya nak lancarkan dekolonisasi atas hatimu. Allah. Allah. Kan. Itulah. Bukan dekolonisasi itu melepaskan ke? Itulah. Kan. Lain macam ayat ini nak amalkan supaya ingatlah. Bagus. Nak amalkan supaya ingat. Aja. Kan apa dia British nak buat dekolonisasi dan lepaskan tanah cacahan balik kepada penduduk tempatan. Ya, betul. Tapi kenapa dia dekat France ada satu kawasan yang British cacah tapi still belum lagi dilepaskan. Kat mana tu ya? I terlupa kawasan dia. Tapi I tahu, I tengok dalam National Geography ada. I see. Mungkin jugalah, mungkin ada kepentingan dia jugalah. Dan juga satu lagi kalau kita lihat, dia bergantung kepada penduduk tempatan itu sendiri. Kalau penduduk tempatan itu sendiri memang memohon untuk dilepaskan, British akan lepaskan. Tetapi kalau negara itu sendiri tak memohon untuk dilepaskan, maka kemungkinan besar British pun tak akan lepaskan. Kan? Jadi itulah lebih kurang macam itulah kan. Saya nak jajah awak. Boy, Dave, kamu Malaysia ke? Sebab saya nak jajah awak lah. Boy.
Kan? Nak jajah boy. Okey. Okey, ingat kita semua ingat kita semua telah menandatangani perjanjian Piagam Atlantik bahawa kita semua tidak akan menjajah Ingat kita semua tak menjajah iaitu biarkanlah hati-hati mereka iaitu di-manage ataupun diuruskan oleh penduduk tempatan masing-masing. Jangan melakukan penaklukan lagi Okey, baik. Okey, kita teruskan. Okey, lain macam Okey, Aisyah sedih. Tak boleh jajah hati. Naungan hati boleh. Naungan boleh. Naungan boleh. Jajah tak boleh Naungan boleh. Naungan boleh. Okey, baik. Lain macam. Okey. Okey, 9.2. Okey, kita lihat peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Bila diorang dah balik, kita ingat diorang balik ke sini lebih kurang pada 8 Februari. Baik, kemudian mereka pun berehat-berehat dan mereka memilih-milih orang untuk menubuhkan Suruhanjaya. Maka sebulan kemudian, sebulan je, 8 Mac 1956, mereka menubuhkan Suruhanjaya Raid. Iaitu, Suruhanjaya ini apa tugas dia? Iaitu nak bincangkan susun dan rangka perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka ini. So diorang plan, diorang buat satu AJK, jawatan kuasa, untuk buat perlembagaan bagi negara Tanah Melayu yang akan merdeka. Jadi antara perkara-perkara yang diambil kalau kita lihat macam terma rujukan. Maknanya diorang punya reference, iaitu mereka memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh Tanah Melayu. Kemudian mereka mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan juga Raja-Raja Melayu. Kemudian jawatan kuasa ini akan memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen. Maksudnya di sini iaitu kalau kita lihat sebagai Suruhanjaya Raid ini atau Suruhanjaya Raid ini sebenarnya, iaitu dia akan beri cadangan tentang undang-undang Persekutuan Tanah Melayu ni, iaitu sebagai satu negara yang satu unit, iaitu yang tunggal. Dia bukan, kita tahu kan Tanah Melayu ni kan banyak negeri, kan ada 11 buah negeri, tetapi akan menggunakan perlembagaan yang sama, iaitu yang satu. Semua negeri akan gunakan perlembagaan yang satu. Ya. Dan tak, dia 11. Itu Tanah Melayu je. Tak termasuk Sabah Sarawak. Masa ni Sabah Sarawak belum join lagi. Kena faham tu. Okey, baik. Kemudian, bebas, sebuah negara yang bebas dan berkerajaan sendiri. Dalam lingkungan Commonwealth. Maknanya dalam kumpulan Commonwealth. Apa itu Commonwealth? Commonwealth ialah negara-negara bekas tanah jajahan British. Betul? Commonwealth ialah negara-negara bekas tanah jajahan British. Jadi, Tanah Melayu akan bergerak sebagai bekas tanah jajahan British. Dan diuruskan melalui sistem demokrasi berparlimen. Maknanya menggunakan sistem demokrasi yang ada pilihan raya tu, tetapi kemudian wakil-wakil rakyat akan dipilih untuk join dalam parlimen, bincangkan masalah rakyat. So itu dipanggil demokrasi berparlimen. Nampak tak? Itu tugas Suruhanjaya Raid, berikan cadangan tentang undang-undang Persekutuan Melayu. Okey, baik. Well, baik. Itulah. Kemudian kita lihat di sini berkaitan dengan mewujudkan. Suruhanjaya Raid juga ingin mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. Baik, untuk pengetahuan kamu, autonomi ni adalah kuasa ataupun hak kuasa berasingan. Hak kuasa berasingan. Contoh cikgu? Contohnya macam apa tahu? Kalau kerajaan pusat
dia tidak ada kuasa tentang agama Islam negeri-negeri Melayu. So tentang agama Islam negeri-negeri Melayu sendiri yang harus decide. Sebagai contoh kalau kita lihat sebab itu ada sesetengah negeri, ada setengah negeri di Malaysia ni, ada setengah negeri dia bercuti hari Jumaat dan hari Sabtu. Tetapi ada juga negeri yang biasa macam Selangor, macam Negeri Sembilan, Melaka, kita bercuti hari Sabtu dan Ahad. Tapi kalau Johor, Kelantan, Terengganu, dia bercuti Jumaat dan Sabtu. Ini siapa tentukan ini? Ini adalah kerajaan negeri yang tentukan. Sebab kerajaan negeri ada kuasa tentang hal itu. So kerajaan pusat tak masuk campur. Nampak tak? Kenapa lain-lain? Well, ada setengah negeri yang ingin memberikan kemudahan yang lebih kepada orang Islam untuk bersembahyang pada hari Jumaat. Sebab itu hari Jumaat cuti. Tapi kalau katakan hari yang Selangor, KL apa semua, dia ambil Sabtu dan Ahad seperti biasa. Ya. Yeah. Kenapa tak ada orang Jumaat, Sabtu, Ahad? Tiga-tiga hari pun cuti. Tiga hari cuti. Wah, banyak sangat cuti tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Non-productive. Non-produktif lah. Itu satu. Kamu tahu tak? Ada seorang pelabur daripada Jepun. Dia pernah membuka kilang kat sini. Dia berbincang dengan pakcik cikgu. So pakcik cikgu cerita dengan cikgu lah. Dia kata apa tahu? Bahawa orang Jepun tu komplain. Dia kata apa? Why Malaysia so many holiday? Terlalu banyak cuti. Cuti raya, kemudian cuti Deepavali, kemudian cuti Tahun Baru Cina. Banyak sangat cuti non-produktif. Tidak produktif. Nampak? Lepas tu kat luar negara mereka semua cuti like 3 bulan one shot and then the next whole half. Yes, negara-negara tak ada macam kita. Kita cuti je. Kan? So susah sikit lah. Kenapa cikgu macam tu? Because you have a lot of races. Kita a lot of races. Kita banyak kaum, jadi kita perlu memberikan keadilan kepada semua kaum. Tu pun tak cukup. Nuzul, tu pun tak cukup. Sometimes tak cukup. Kan? Kau orang kalau diberi cuti, kalau boleh setahun tu cuti. Kau orang lah. Baik. Cerita. Baik, so kita lihat di sini. Nak selama-lamanya. Itulah. Baik, kemudian Suruhanjaya Reid ini perlu juga mengambil rujukan, iaitu perlu melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Maknanya kedudukan Raja-Raja Melayu itu adalah dipelihara oleh Suruhanjaya Reid ini. Dan mencadangkan Suruhanjaya Reid ini mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu yang di-Pertuan Besar, kemudian ianya dikenali sebagai yang di-Pertuan Agong. Untuk apa? Untuk Persekutuan Tanah Melayu. Sebab kalau kamu perhatikan, daripada 11 negeri Tanah Melayu yang nak merdeka ni, ada 9 negeri yang ada sultan. Daripada 9 negeri ini, kalau tak ada ketua, nanti diorang akan saling apa tahu? Yalah, of course nanti akan ada saling bersengketa, saling salah faham dan juga saling salah pendapat. Jadi sebab itu diwujudkan satu ketua, iaitu di kalangan 9 orang juga satu ketua, dan ketua itu dipanggil yang di-Pertuan Agong. Baik. Wow, soalan. Baik, soalan Idina Sofia. Dia tanya apa tahu? Kenapa sekarang kedudukan raja-raja macam tak penting sangat? Macam darurat hari itu, yang kes derhaka. Boleh cikgu explain ke? Baik. Baik, sebenarnya apa yang berlaku adalah, kita di pihak rakyat, kita dapat dua version cerita. Cerita yang pertama menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah mengarahkan kepada Perdana Menteri untuk membuka parlimen seawal mungkin untuk membincangkan tentang darurat dan untuk menyelesaikan COVID-19. Itu satu. Dan didapati bahawa Perdana Menteri melambatkannya. Jadi seolah-olah
melanggar titah yang di-Pertuan Agong. Tetapi ada version yang kedua pula menyatakan bahawa sebenarnya Perdana Menteri itu Tan Sri Muhyiddin Yassin cuba untuk melambatkan itu kerana terdapat banyak usaha-usaha daripada orang luar untuk take over jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Untuk take over secara rampasan dan juga cuba untuk menurunkan beliau. Padahal beliau masih lagi belum berjaya menjalankan misi dia, iaitu untuk menyelesaikan COVID-19. Jadi dia kata dia perlu tangguhkan sekejap supaya apa? Untuk selesaikan masalah perebutan kuasa itu. Jadi ini ada dua versi. Bagi cikgu takkan ambil mana-mana versi sebab cikgu akan ambil dua-dua, kita pegang dan kita tengok what's next. Itu pengalaman sejarah yang kita belajar. Kena ambil dua-dua pihak, jangan ambil satu pihak. Baik, cikgu saya masih tak faham bagaimana mereka memilih raja untuk negara. Raja untuk negara. Sushmita, raja ni kan adalah berdasarkan keturunan. Bukan berdasarkan Then like after some time dia kan tukarkan raja daripada kerana dia it mix up, right? Macam mana tu? Bukan mix up, it's like different. Yang mana satu ni? Yang agung, pemilihan agung. Oh, pemilihan agung. Ya. Untuk pemilihan agung, sebenarnya mereka telah susun 9 orang. 9 orang, bermula daripada Sultan daripada Negeri Sembilan, kemudian Johor, kemudian berterusan Johor, kemudian Selangor dan seterusnya. Sudah ada 9 orang susunan dia. Jadi sekarang susunan. Yang tu dia akan follow macam keep on follow every year. Ya, dia akan follow, setiap seorang itu akan menjadi agung for 5 years. For 5 years. Setiap seorang itu akan memegang jawatan yang di-Pertuan Agong for 5 years. Selepas tamat 5 tahun, maka akan digantikan oleh sultan daripada negeri seterusnya, iaitu ikut susunan tu tadi. So mereka dah decide 9 orang ni dah. Susunan ni so forever dia takkan tukar. Takkan tukar. Susunan tu dia takkan tukar. Sebab itu kita tahu sekarang ini kita punya agung adalah daripada negeri Pahang, iaitu Sultan Abdullah. Negeri Pahang itu agung kita sekarang. Selepas 5 tahun akan digantikan dengan Sultan Johor. Kita dah tahu dah. Itu susunan dia. Nampak tak? So break. Ya. Lagi satu soalan. Kan saya cakap pasal yang Perdana Menteri tu, right? My question is then kalau mereka nak ada pihak lain yang ada membuat usaha untuk merampas rampasan kuasa. Kenapa tiba-tiba mereka pilih untuk timbalan Perdana Menteri and then tukar Menteri Keselamatan? Well, sebenarnya beginilah. Sebenarnya isu politik yang kalau kita lihat, yang kita belajar on paper adalah teori. Kita belajar teori in paper, so ada pemilihan timbalan Perdana Menteri, ada pemilihan Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi di peringkat mereka atasan realitinya banyak berkaitan dengan sokongan. Iaitu Perdana Menteri itu disokong oleh siapa? Kalau majoriti menyokong dia, dia layak jadi Perdana Menteri. Kalau majoriti tak sokong dia, maka dia pada hemah mereka, pada kalangan orang politik, kamu ni tak dapat sokongan. You have to down. You have to get down. So dia kena ada power untuk jadi menteri. Yes. Tetapi kita harus ingat juga bahawa pemilihan Perdana Menteri itu, itu dilantik oleh siapa? Dilantik oleh Agong. So takkanlah kita nak turunkan orang yang telah dilantik oleh Agong. So no matter what kita orang cakap pun, the decision of the Agong is the final, right? Yeah, betul. Dan kenapa masyarakat mereka sangat well, benda ni berkait rapat dengan keinginan. Dan juga kita tahulah sekarang ni kan, cikgu bagi tahulah tanya korang nak bagi tahu korang, isu ini sensitif. Tapi satu je. Cikgu nak tanya satu je. Apakah matlamat dia orang sebenarnya? Adakah dia orang benar-benar nak bantu rakyat? No. Ya.
Diorang hanya nak kayakan diri masing-masing. Yes. Ya. Itu je sebenarnya. Sebab itu mereka sanggup berebut. Because after Ah, 5 years, mereka Ya, like diorang tak ada jawatan, so they have to save from now. yeah, betul. Mereka because like what is it, dia ada power, so dia macam apa, dia boleh break the law easily. So sebab itu cikgu cakap, kan cikgu pernah cakap, lebih baik kita turunkan dia orang semua, kita bagi jawatan ni kepada apa? Kepada para pelajar kelas sejarah tingkatan 4 cikgu Rafi. Betul Macam? tu. Kan? Yeah. Kita bagi. Untuk Aisyah, menteri Kementerian Wanita. Untuk Wan Irfan, kita bagi Kementerian Belia dan Sukan. Untuk ambil. Kita tengok macam mana kita manage. Ya, Menteri Pendidikan. Cikgu jadi agung lah cikgu. Kan? Cikgu bayarkan untuk jadi calon. Okey. Yes. Semua kena belajar dengan Cikgu Rafi. Oh, you Dave. Alright. Okay, macam kau punya ayat ni. Okay, baik. So, bagus. Okay, tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Okay, kita sambung. Okay, tentang Suruhanjaya Rate ini, okay, selain daripada mencadangkan satu jawatan itu, begitu juga dia mencadangkan untuk mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya semua orang di Tanah Melayu akan memiliki satu warga negara, iaitu warga negara Tanah Melayu. Itu nak diwujudkan. Bukan lagi sebelum ni. Sebelum ni ada rakyat raja lah, kemudian rakyat British lah. So dia ada 2-3 kategori. So sekarang ni nak jadikan satu je. Okey, kewarganegaraan, dan seterusnya menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Jadi itulah reference mereka. Itu terma rujukan ya. Memeriksa aturan perlembagaan, berikan cadangan terhadap perlembagaan, wujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri yang ada autonominya sendiri, kemudian melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, cadangkan satu jawatan ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Agong, kemudian juga mengadakan satu bentuk kewarganegaraan dan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okey. So kita lihat tugas-tugas Suruhanjaya Rate ni. Tugas dia iaitu dia sebenarnya harus diingat Suruhanjaya Rate ini kalau kamu lihat, rate tu apa? Bagus soalan kamu. Rate tu apa? Baik. Kita tengok, inilah dia anggota Suruhanjaya Rate, iaitu diketuai oleh Lord Reid. Sebab itu dipanggil Suruhanjaya Rate, iaitu diketuai oleh Lord Reid, iaitu dia daripada Britain, kemudian dibantu pula oleh Sir William Ivor Jennings daripada Britain, kemudian dibantu juga oleh Sir William McKell daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India, dan juga Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. So ada 5 orang ini, 5 orang inilah ahli Suruhanjaya Rate, anggota-anggota Suruhanjaya Rate. Dan oleh kerana pemimpin dia adalah Lord Reid, sebab itu nama Suruhanjaya ini adalah Suruhanjaya Rate, iaitu Suruhanjaya yang diketuai oleh Lord Reid. Boleh faham? Boleh faham tak? Reid tu nama orang sebenarnya. Okey. So itulah anggotanya. Dan mereka ni memang orang-orang yang hebat lah. Daripada negara masing-masing. Memang orang-orang yang hebat. Dan kalau kita perhatikan, dalam anggota Suruhanjaya ni, tidak ada seorang pun wakil daripada Tanah Melayu atau wakil Raja-Raja Melayu. Tak ada. Tak ada. Tak ada, cikgu. Kenapa tak ada? Kerana untuk mengelakkan daripada bias. Untuk mengelakkan daripada wakil-wakil itu akan memberikan cadangan yang bias kepada kumpulan-kumpulan tertentu. So that's why Suruhanjaya Rate ini adalah Suruhanjaya yang bebas, yang tidak dipengaruhi oleh Raja-Raja Melayu atau tidak dipengaruhi oleh parti perikatan. You see? Nampak tak kebijaksanaan mereka untuk tidak mengambil mana-mana penduduk tempatan menganggotai Suruhanjaya Rate ini. Bias tu maknanya apa? Bias tu maknanya memihak kepada Pilih kasih, right? macam pilih kasih, memihak kepada Raja-Raja Melayu ke, memihak kepada parti perikatan ke, so tak nak benda tu berlaku.
Sebab itu tak ada seorang pun wakil Raja Melayu, tak ada seorang pun wakil Parti Perikatan dalam Suruhanjaya Red ini. Tak ada. Nampak tak? Supaya dia benar-benar bebas. Cikgu. Ya. So, saya read ni semua foreigner. Yes, semua foreigner. Semua foreigner. Dan kita lihat oleh sebab itu, kalau kita fikir kan, okey, satu lagi hal yang kita selalu fikir. Kalau dia orang semua ni foreigner kan, macam mana dia orang nak tahu keadaan keadaan tanah Melayu dan macam mana dia orang nak buat undang-undang yang sesuai dengan tanah Melayu kalau dia orang pun bukan orang tanah Melayu. Betul tak? Yes. Jadi sebab itu kita lihat kembali tugas Suruhanjaya Red. Nampak Kita tengok tugas Suruhanjaya Red ni kalau kamu perhatikan betul-betul macam ni rupanya, iaitu mereka minta cadangan daripada semua penduduk yang berminat, minta cadangan, yang berminat untuk bagi cadangan, sama ada secara bertulis atau lisan. Nampak tak? Dan Suruhanjaya ini telah menerima memorandum bertulis. Memorandum ni sebenarnya bermaksud kertas cadangan. Kertas cadangan bertulis. Daripada pelbagai pihak untuk diteliti. So dia orang ni sebenarnya kumpul je, dia orang collect cadangan je sebenarnya. Betul. So apa dia buat? Suruhanjaya Red ini dia umumkan, okey, kami membuka cadangan kepada sesiapa sahaja untuk hantar cadangan tentang nak buat perlembagaan. Ada yang mencadangkan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Ada yang mencadangkan agama Hindu sebagai agama rasmi. Ada yang mencadangkan sistem pemerintahan raja monarki. Macam-macam. Macam-macam cadangan. Semua hantar pakai kertas. Dan kemudian apa Suruhanjaya Red buat? Dia akan ambil semua, kumpulkan. Kumpulkan satu tempat. So mereka analyze lah semua. Dan diorang analyze satu-satu. So kemudian mereka akan teliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Kemudian mereka pun menghadaplah Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, penasihat British dan juga pegawai-pegawai negeri. Diorang jumpa semua orang tahu. Kemudian diorang bermesyuarat, kemudian melawat negeri-negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Kemudian mereka pun mengadakan persidangan untuk bincangkan lagi pelbagai isu. Dan sebanyak 118 perjumpaan diadakan daripada Jun hingga Oktober 1956. Bayangkanlah punya banyak perjumpaan, meeting yang diorang buat, untuk buat perlembagaan ini. Dan untuk pengetahuan kamu, mungkin ramai yang akan tanya, cikgu, berapa banyak sebenarnya kertas cadangan yang diorang collect? Untuk pengetahuan kamu, sebenarnya diorang collect hampir 132 kertas cadangan. 132 kertas cadangan tahu. Bukan sikit-sikit Banyak, nak kena teliti satu-satu. Cadangan-cadangan tu. Banyak tu. Kebanyakan cadangan itu datang daripada persatuan-persatuan dan parti-parti politik. Banyak cadangan dia. Kemudian, apa yang Suruhanjaya Red ni buat? Mereka pun startlah mengkaji, buat laporan, kemudian buat cadangan untuk membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka, dan mereka berunding dengan pelbagai pihak dan suarakan idea dan pandangan untuk membentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera. So kalau kita lihat sini, sikap prihatin dan terbuka yang berterusan ini, prihatin dan terbuka yang berterusan ini dizahirkan dalam penggubalan perlembagaan negara yang merdeka. This is how mereka mendapat idea bagaimana untuk buat perlembagaan. Dengan cara apa? Buka cadangan kepada semua orang tanah Melayu. Sila hantar. Submitkan kamu punya cadangan. See? Nampak? Itulah yang mereka lakukan. Bagus sebenarnya. Kita rasa macam, wow. Bagus. Jadi, so kita lihat di sini. So kalau kita lihat. 9.3. Nampak tak sini? Mendapatkan memorandum. Ini adalah langkah-langkah penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. So step by step. Pertama sekali,
dapatkan memorandum. Hampir 131 memorandum bertulis dan ada juga memorandum secara lisan, tapi 131 memorandum bertulis ini yang dia ambil. Dan memorandum kebanyakannya daripada siapa tahu? Daripada pihak Raja-Raja Melayu. Iaitu Raja-Raja Melayu pun menghantar kertas cadangan. Iaitu Raja-Raja Melayu dihantar, dia kata apa? Cadangkan supaya Persekutuan yang merdeka ini ada seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong ini haruslah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Kekananan. Apa itu kekananan? Kanan. Apa itu kekananan? Ya, sambil belajar sejarah, sambil belajar BM. Apa itu kekananan? Nafiman. Apa dia? Susmita. Tak tahu orang kanan oleh macam kan dia ada untuk sekolah kan pengetua ayo cikgu tu semua tu dah lupa dah. Cikgu panggil saya ke? Ya, apa itu kekananan, Nafi? Kekananan. Gak bisa bahasa Inggeris. Baik. Tapi yang best Dave Tish. Dia kata apa? Semakin ke kanan. Habis tu, kalau kanan tu ada longkang, semakin ke kanan masuk longkang. Ke kanan pusing. Okey. Kekananan maksudnya Kekananan dia benda tu. Tak tahu baik tu. Baik. Apa dia punya kuasa seseorang? Kelayakan barangkali. Bukan. Okey, sebab itu kanan sunnah lah macam tu. So kanan sebab sunnah. Seniority. Tak. Sebenarnya. Siapa dulu kanan lah cikgu? Cuba kamu tengok. Dekat sekolah kamu ada guru penolong kanan. Tapi tak ada guru penolong kiri. Kan? Guru penolong kanan ada. Guru penolong atas ada ke? Guru penolong atas Atas mana? Atas pengetua? Tak ada. Atas langit. Ada positif kot cikgu dia tengok arah. Ini sebenarnya berujuk kepada apa tahu? Sebab kena masuk tandas kaki kanan cikgu tu. Sebab kanan je ada. Dave, kau merepek apa kau ni? Baik. Sebenarnya, ini merujuk kepada bahasa Malaysia yang asal. Itulah pasal macam terbalik je. Baik. Sebenarnya kanan ni bermaksud utama. Kanan tu maksudnya utama. Sebab tu ada guru penolong kanan. Guru penolong kanan maksudnya guru penolong yang utama. Cikgu, kalau guru penolong kiri yang kedua? Tak. Kiri ni biasanya adalah yang menentang. Contohnya apa? Parti berhaluan kiri. Maknanya parti yang menentang kerajaan. Itu kiri. Kiri menentang. Sebab itu tak diwujudkan guru penolong kiri. Takkanlah pengetua nak wujudkan guru penolong kiri untuk menentang pengetua. Gila ke apa? Tak. Dia tak buat macam tu. Jadi sebab itu kanan. Kanan tu maknanya utama. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan, maknanya berdasarkan keutamaan. Keutamaan. Jadi maksudnya majority lah cikgu. Ya, yang mana lebih utama? Siapa yang lebih utama dulu? Itu kekananan. Sebab itu kalau kamu lihat Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama, siapa nama dia? Ingat lagi tak? Siapa cikgu? Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama, iaitu nama dia apa? Nama dia Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman. Daripada negeri mana? Negeri Sembilan. Daripada negeri Sembilan. Tuanku Abdul Rahman. Itu Agong kita yang pertama. Dan Agong tu lah yang korang selalu tengok hari-hari tu lah. Kan korang tengok selalu hari-hari. Betul. Kan? Betul kan? Betul tak? Setuju tak? Korang tengok kat mana? Dekat duit. Dekat duit. Dekat duit tu yang gambar raja tu, itu kan Agong yang pertama. Tuanku Abdul Rahman. Jadi itulah dia. Nampak tak? Jadi dialah yang menjawat Yang di-Pertuan Agong yang pertama.
Sejak PKP rasa macam dah lama tak tengok duit. Samalah. Betul lah Khairina, sama. Sekarang main transfer je kan. Kadang-kadang duit dalam poket tinggal shilling-shilling je. Tapi pergi kedai boleh bayar juga. Sebab apa pakai pay scan kan. Scan je. Kan e-wallet lah. Kenapa kredit kad tak ada gambar Agong? Kredit kad ada gambar Agong. Tunggu bila Cikgu Rafi jadi Agong. Tikap kau sekarang baru tahu. Okey. 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 Pula. Sekarang resit semua dia digital kan je. Betul. Betul. Can buat custom. Betul. Jolin, boleh? Keeping RM50 tapi tak boleh guna langsung. Oh, ya ke? Okey, baik. Alright. Tahu another few years gambar dia dalam duit wang. Sebab itu kita tengok untuk Yang di-Pertuan Agong, tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Nampak tak? Setiap 5 tahun akan bertukar. Okey, Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong ni, kalau dia tak nak duduk 5 tahun, dia boleh letak jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dan Raja-Raja Melayu akan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Halo, ini duit betul-betul lah. Bukan duit Sairina, bukan duit Jutaria, bukan duit monopoli. Korang. Cikgu, monopoli pun ada kredit kat sana. Ya, betul. Okey. Banyak sangat main duit. Tapi tak ada macam original seperti Dosh. Yes, betul. Okey, baik. Baik. So itu memorandum atau kertas cadangan daripada pihak Raja-Raja Melayu. Kalau tu okey. Kemudian memorandum daripada parti politik pula dengan pihak awam. Maknanya kertas cadangan tentang perlembagaan daripada parti politik. Of course, parti politik yang utama yang akan diberikan iaitu Parti Perikatan. Sebab Parti Perikatan telah menang pilihan raya. Jadi sebab itu Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui memorandum dinamakan sebagai Testament Amanah Politik Perikatan. Dan semasa menyediakan memorandum ini terdapat perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam perikatan. Beberapa pihak dalam UMNO menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Satu soalan yang menarik untuk kita persoalkan iaitu apa itu jus soli? Apa itu jus soli? Ya, kewarganegaraan, tetapi jus soli itu apa? Dia adakah sama macam jus apple atau jus orange ataupun jus yang sewaktu dengannya? Okey, bukan okey. So kita lihat di sini jus soli itu bukan warga kenegaraan, bukan. Warga negara based on tempat lahir. Betul, Dave. Jus soli pahit cikgu. Tak sedap. Siapa suruh minum? Jus soli sebenarnya adalah kewarganegaraan ataupun kerakyatan berdasarkan tempat lahir. Contohnya di mana dia lahir. Kalau dia lahir di Tanah Melayu, maka dia rakyat Tanah Melayu. Kalau dia lahir di Indonesia, maka dia adalah rakyat Indonesia. So bukan rakyat Malaysia. Dia gitu. Okey. Jadi so UMNO kata kami tak nak kewarganegaraan jus soli. Itu UMNO kata. Tapi UMNO adalah salah satu parti dalam Parti Perikatan. Parti Perikatan kan ada 3 parti, iaitu ada UMNO, MCA dan juga MIC. Kamu jus soli, lebih kuranglah jus soli. Cikgu, nak tanya. Out of the 3 parti dalam Parti Perikatan, siapa yang carakan jus soli ni? Sebenarnya jus soli itu sebenarnya telah wujud sejak daripada Melayu Union lagi. Jadi mereka ada yang nak kekalkan jus soli itu. Memang dah ada sejak parti daripada apa? Parti yang nak mengekalkannya adalah seperti MCA dan juga MIC. Okey, tetapi UMNO tak setuju. Nampak tak, UMNO tak setujulah. So ini ada sedikit perbalahan. Zaman sekarang pakai jus soli ke tak cikgu? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang tak ada pakai jus soli. Sekarang ni pakai warga negara sahaja. Dan ada songkang tanya, kenapa dia orang panggil grup tu parti? Kau ingat parti apa? Parti birthday, parti sabun,
ke parti apa? Parti belun, parti tapawai? Bukan. Parti tu maksudnya adalah perkumpulan. Perkumpulan okey orang untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. So, maknanya kalau parti politik maknanya sekumpulan orang yang bekerjasama dalam hal politik. Kalau parti birthday maknanya apa? Birthday party. Maknanya adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk menyambut birthday. Itu sebab dipanggil parti. Nampak tak? Yes. Baik, apa beza kewarganegaraan dengan jus soli, cikgu? Baik, kewarganegaraan jus soli ni sebenarnya pada zaman itu untuk terbuka kepada orang bukan Melayu. Contohnya, kalau macam orang India dan orang Cina pada zaman itu ya, apabila kalau mereka datang daripada negara asal, mereka takkan dapat warga negara. Tetapi anak mereka yang lahir di tanah Melayu, anak mereka boleh menjadi warga negara tanah Melayu secara automatik kerana kewarganegaraan jus soli. Itu dipanggil kewarganegaraan jus soli. Untuk rakyat Melayu, dia tak. Dia memang automatically memang rakyat raja. So, jadi rakyat tanah Melayu. Kenapa dijadikan sistem tu jus? Sebab boleh diminum kot. Kemudian kita boleh aduh kau ni kan soalan ni kan soalan mencabar minda betul dan mencabar kesabaran kau ni. Baik, kenapa dia bukan air soli? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak sangat ni anasir-anasir jahat ni. Air soli sama dengan air tanah. Sebab berbuih. Ya, lepas minum jus soli boleh berparti. Kenapa dipilih jus? Itulah. Terlalu banyak berfikir ni. Itulah. Kan, ini bukan out of box ni, ini out of house ni. Kan, keluar daripada rumah, bukan keluar daripada kotak. Pemikiran keluar daripada rumah ni. Kan? Out of negara ni. Alright. So, itu tentang soal kewarganegaraan. Kemudian, Dewan Perniagaan Melayu. Tadi parti perikatan ya. Kan. Ya, Dewan Perniagaan Melayu okey, memohon untuk mengetatkan warga negara supaya tidak memudahkan untuk orang ramai menjadi warga negara. So, kena ketatkan. So, kita tahu bahawa sesuatu yang ketat biasanya dia bagus. Yalah, kalau longgar bahaya. Okey, baik. So, kan. Jadi, ya, sesuatu yang ketat itu bahaya. Selamat. Betul. Okey, baik. Betul. So, kita lihat yang itu adalah mengetatkan warga negara. Okey. Baik. Kemudian Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya, dia kata apa? Menggesa supaya Suruhanjaya ini buat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Maknanya kewarganegaraan menerusi kelahiran di tanah Melayu lah. So nak buat satu usul supaya jadi warga negara. Masyarakat India pun menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Begitu juga masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. So kat sini masing-masing hantar kertas cadangan menuntut kewarganegaraan mereka, menuntut hak mereka, menuntut kelahiran dan sebagainya, memohon mengetatkan warga negara. Okey, ketat boleh tapi jangan ketat sangat. Kalau ketat sangat sekarang bahaya. Dia nanti jadi apa? Jadi batu karang. Batu karang ya. Baik. Ya, no blood flow. Ya, betul. Bahaya mengetatkan boleh, jangan ketat sangat. Okey, baik. Aduh, ya korang ni kan. Pening kepala aku kan. Selalu bertanya soalan bukan keluar kotak. Luar daripada bilik darjah dan luar daripada rumah. Korang ni. Ibu ni nak masukkan kebat. Ya. Soalan-soalan kebat. Tahu korang punya soalan memang kebat. Tapi nampak macam soalan korang sebat je. Bukan kebat, macam sebat je. Okay. Risau keluar exam Oh, tentang ketatkan tu ada keluar exam Ketat ke longgar? Tak. Kau jangan nak membongak. Tak ada. Cikgu ada cikgu kalau dia tanya, kenapa kerajaan harus mengetatkan undang-undang macam tu okeylah. Ya, mengetat. Kemudian tak ada pun soalan tanya tentang apa tau. Kenapa dia bagi jus? Kenapa tak bagi teh ke apa? Itu tak ada. Itu bukan soalan kebat. Itu memang soalan nak kena sebat.
Buat cikgu kamu datang dia sebat kamu. Kau soal apa ni? Kita. Okay. Tu knowledge pak cikgu. Extra knowledge cikgu. Ya, boleh lah kan. Dia sebenarnya satu terms jus soli. Dia bukan jus air, jus apa tak. Dia satu terms jus soli. Soli apa? Soli. Soli tak tahu. La ilaha illallah. Soli pun tak tahu. Kau tak tahu soli? Kau tak tahu? Aduh. Cikgu Ya. janganlah buat macam ni. Betul. Kau tak tahu ke?